Okey, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Macam biasalah, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya, dan juga sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Di situ akan berlaku beberapa undian. Okey. So malam tadi saya buat satu live. Di dalam live itu saya menyentuh isu pindaan Perlembagaan Bersatu yang telah diluluskan oleh ROS dan desakan Bersatu sekarang agar menerusi pindaan itu 6 MP Bersatu itu perlu dikosongkan kerusi mereka. Sebenarnya ini bukan desakan Bersatu, tapi ianya adalah misi Bersatu seperti mana yang telah diceritakan oleh Wan Faizal menerusi Facebook beliau. Okey. So itulah perkembangannya dan saya telah mengulas. Nah, apa ulasan saya, dan ulasan itu penting untuk anda tonton. Untuk memahami live ini, anda scroll ke bawah dan rujuk. Saya tahu di media sosial ada pihak-pihak yang berpengaruh yang sedang ada kenyataan-kenyataan yang bercanggah. Kalau rujuk orang lain, kenyataan dia lain, yang ni lain, iaitu perlu atau tidak 6 MP itu kosongkan kerusi. Memang ada pendapat-pendapat bercanggah. Masing-masing petik undang-undang. Okey. Walhal sebenarnya undang-undang di negara kita satu, perlembagaan dia satu, dia tidak ada 2-3 versi. So tak apalah, kita hormati pihak-pihak lain yang memberi pandangan-pandangan lain, tapi anda boleh rujuk live malam tadi di mana saya telah menjelaskan perkara ni. So live tadi pun ada gangguan sikit ya. So saya rumuskan di sini sebelum saya nak bertanya sesuatu kepada 6 MP Bersatu yang telah salah seorang daripadanya telah membuat kenyataan. So saya rumuskan dulu live tadi dan kemudian saya tanya soalan kepada MP Bersatu tu. Tonton sampai habis ya. So dalam live tadi saya rumuskan di sini bahawa ikut perlembagaan, kalau anda kaji dan dari sudut atau kacamata perundangan, 6 MP Bersatu itu tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat sekalipun perlembagaan parti telah dipinda. Dan sekalipun selepas ini mereka kekal sokong Anwar, mereka tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Mengapa saya berkata demikian? Payah saya nak ulang sekali lagi. Kalau tidak, live ini jadi sama macam live dulu-dulu. So mungkin saya akan ulanginya dalam satu live berbeza. Apa maksud undang-undang anti lompat dan implikasi pindaan perlembagaan parti, saya akan ulangi. So pendek kata, tak perlulah. Sebab saya rumuskan di sini, sebabnya perlembagaan persekutuan apabila bahagian tertentu telah dipinda dan menerusi pindaan itu secara efektif telah wujud undang-undang anti lompat, pindaan tersebut tidak juga meliputi satu lagi pindaan kepada perkara yang berkait dengan sokongan MP terhadap Perdana Menteri. Oleh kerana ianya tidak dikaitkan, maka undang-undang anti lompat parti tidak boleh mengatasi hak berperlembagaan MP untuk secara sukarela sokong atau tidak Perdana Menteri pada bila-bila masa. Dan kalau kita rujuk perkara yang berkait dengan sokongan MP terhadap Perdana Menteri, ianya tidak berkait dengan parti politik atau buta parti. Maka jika parti meminda perlembagaan parti untuk diselaraskan dengan pindaan perlembagaan yang membawa maksud undang-undang anti lompat itu, sekalipun perlembagaan parti dipinda, tetapi pindaan itu atau tindakan yang diambil oleh parti kepada MP yang ingkari dasar parti dan sebagainya juga tidak boleh atasi ya hak berperlembagaan MP untuk secara sukarela tanpa restu parti tentukan pada bila-bila masa sokong atau tidak Perdana Menteri. So atas dasar itu, dan ini satu hujah saja, ada macam-macam hujah lagi yang boleh saya ketengahkan untuk merumuskan bahawa
sebenarnya 6 MP itu tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Baik, itu rumusan apa yang telah saya jelaskan. So, saya akan buat live khas mungkin sekali lagi dengan seorang peguam untuk jelaskan secara terperinci perkara ni yang sebenarnya saya dah buat dulu. Baik. Kemudian dalam live tadi saya ada sebut berkenaan dengan permainan-permainan yang mungkin wujud. Saya rumuskan di sini. Jadi sini ada dua kemungkinan. Okey, kemungkinan pertama, speaker Dewan Rakyat akan kata 6 MP ni perlu kosongkan kerusi. Kalau speaker cakap demikian, dia memang salah lah. Tetapi speaker boleh berkata demikian. Of course, kalau dia berkata demikian, MP tu boleh rujuk ke mahkamah. Maka mahkamah akan buat tafsiran, dan tafsiran itu kemudiannya akan jadi rujukan bersama dengan pindaan perlembagaan bagi kes-kes yang berlaku keesokan hari. Okey. Ada satu lagi kemungkinan, iaitu bersatu speaker engkar, dia tak mau MP-MP itu kosongkan kerusi. Itu betul, tindakan speaker itu betul. Tetapi bersatu tak puas hati, dia rujuk mahkamah. So pendek kata, kalau speaker cakap A, akan ada kes mahkamah. Kalau speaker cakap B pun akan ada kes mahkamah. So semuanya akan menjurus kepada rujukan mahkamah untuk dapatkan tafsiran mahkamah. Saya percaya bahawa inilah game plan bersatu, sebab saya tahu undang-undang peguam-peguam bersatu PAS dan sebagainya tahu benar bahawa pindaan perlembagaan bersatu tidak boleh mengganggu gugat kedudukan 6 MP tersebut. Okey. So maknanya saya berpendapat bersatu sebenarnya hendak benda ni sampai ke mahkamah supaya ada tafsiran. Mengapa tafsiran itu penting? Bila dah ada tafsiran, sekarang cerita dia dah ubah. Sebenarnya MP contohnya Barisan Nasional, kita ambil Barisan Nasional. MP Barisan Nasional 20 lebih MP yang dikatakan tidak sokong Zaid dan tidak sokong Anwar ni, depa dah lama tahu benda ni. Tetapi kalau dulu depa bertindak tarik sokongan terhadap Anwar, okey, mungkin MP-MP Sabah, Sarawak tidak akan turut serta. Mereka akan tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat ni akan memakan masa, dan dalam jangka masa tu banyak perkara yang Anwar boleh buat, Zaid boleh buat untuk pastikan kerajaan tidak tumbang. Tetapi jika mahkamah membuat tafsiran menerusi kes 6 MP bersatu ini, maka cepat cerita dia. Sekarang dah ada keputusan, semua dah tahu, terang lagi bersuluh, semua MP dah tahu bahawa memang sah kalau MP tu melanggar dasar parti dan ikut suka dia sokong atau tidak Perdana Menteri, tidak perlu mereka kosongkan kerusi. Kemudian contohnya 20 MP Barisan Nasional tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, mudah bagi MP-MP lain untuk memutuskan sama ada mereka nak turut serta atau tidak membuang masa, tidak memberi masa kepada kerajaan untuk cuba mengukuhkan diri. So itu implikasinya. So kemudian dalam live tadi saya cerita bahawa satu-satunya cara PM boleh cantas usaha ini sekiranya wujud usaha ni lah. So ini semua untuk perbincangan, saya tak tahulah wujud usaha ni ke tidak. Satu-satunya cara ialah korbankan 6 MP itu. So korbankan 6 MP itu maksudnya speaker, contohnya lah, ini saya beri satu senario sahaja. Speaker suruh 6 MP itu kosongkan kerusi, tetapi mungkin ada persetujuan yang sudah dicapai antara 6 MP itu dengan PH ke, barisan ke, atau kedua-duanya. Sebegitu rupa, selepas kosongkan kerusi, mereka tidak cabar di mahkamah. Bila mereka tidak cabar di mahkamah dan PRK tercetus, maka tidaklah ada tafsiran dari mahkamah. Sebab bersatu secara prinsipnya sudah dapat kononnya apa yang mereka mahu, iaitu 6 MP itu kosongkan kerusi. Dan mereka tidak, 6 MP itu tidak rujuk ke mahkamah. Mungkin mereka ada persetujuan lain lah. Okay? Cuma dalam hal ini 6 MP itu mesti ada sesuatu yang memanfaatkan mereka untuk membolehkan mereka memutuskan, tak apalah, kita sacrifice lah, kita tak payah rujuk ke mahkamah, kita terima je lah, kita kosongkan kerusi. Tak tahulah ada ke tidak persetujuan yang mungkin dicapai. Okay? Tetapi selepas itu riwayat politik 6 MP ni tamat kat situ lah. Sebab tidak ada mana-mana parti yang akan calonkan mereka pada bila-bila masa kerana rakyat tidak mahu mereka. Okey. So salah seorang MP telah membuat kenyataan dan memberitahu bahawa pindaan perlembagaan parti tidak akan
membawa kesan. Dari sudut kacamata perundangan, apa yang dia kata betul. Dari sudut kacamata perlembagaan, apa yang dia kata betul. Saya tahu ada pihak yang berpendapat lain, itu saya hormatilah. Saya tidak boleh, saya bukan nak langgar depa, nak kata awak salah. Ya, depa kata MP tu buat tafsiran perundangan sendiri. Okey, I respect your view lah. Tetapi bagi saya mudah, dan ini saya dah buat show dengan pakar perlembagaan pun sama, iaitu apa yang dia katakan betul. Tetapi saya nak tanya MP tu, are you sure, adakah anda pasti blok kerajaan akan pertahankan awak sebagai MP? Jangan lupa, speaker ni dia akan buat keputusan akhirnya, dan speaker mungkin boleh buat keputusan silap. Okey, contohnya speaker buat keputusan silap dan dia kata, awak perlu kosongkan kerusi. Of course, lepas itu kamu boleh pergi ke mahkamah dan lawan. Itu hak anda, supaya mahkamah buat tafsiran. Tetapi adakah anda berani pergi ke mahkamah dan buat tafsiran jika speaker suruh awak kosongkan kerusi? Ya, kita kena lihatlah MP tu, mengapa in the first place dia pergi sokong Perdana Menteri. Adakah dia ada sesuatu yang menyebabkan dia tertekan sehingga pergi sokong Perdana Menteri? Dan adakah benda tu boleh digunakan terhadapnya jika dia berani bawa ke mahkamah? So MP-MP, jika ada lah, saya pun tak tahulah, jika ada MP-MP yang telah mengalih sokongan kepada Perdana Menteri kerana mereka tertekan dengan sesuatu, mungkin mereka telah lakukan sesuatu yang tidak enak ke, kesalahan ke, yang akan digunakan terhadap mereka jika mereka tidak sokong Perdana Menteri. MP-MP sedemikian, jika ada, saya pun tak tahu. Jangan, jika esok speaker suruh anda kosongkan kerusi, anda sebenarnya mungkin semuanya akan berakhir di situ sahaja. Anda tidak boleh buat apa-apa. Kerana jika contohnya Perdana Menteri ke siapa suruh awak, jangan cabar di mahkamah, awak tidak boleh buat apa-apa. Jika anda ada sesuatu kesalahan ke apa ke yang anda telah buat, yang berada di bawah pengetahuan blok kerajaan, anda tidak boleh buat apa-apa. Jika anda buat, mungkin tindakan diambil. Sebagai contoh lah. So saya lihat 6 MP ni, masa, kalau ikut pendapat saya lah, masa depan mereka sebenarnya sudah tidak terjamin. Ya, mereka kalau mereka cabar di mahkamah, mereka cari pasal dengan blok kerajaan. Kalau mereka cari pasal dengan blok kerajaan, pastikan diri mereka tak ada apa-apa kesalahan ke, tak ada apa-apa yang diketahui oleh blok kerajaan. Sebab apa? Perikatan tak akan bantu awak. Kemudian jika awak cari pasal dengan kerajaan, kerajaan tak akan bantu awak. Jadi akhirnya awak akan kena naya. So awak kena buat ikut apa yang blok kerajaan suruh you buat. Kalau suruh you jangan cabar di mahkamah, anda tidak boleh cabar di mahkamah. Ya? So itulah sebabnya saya nak tanya MP tu, are you sure PHBN akan backing kamu untuk cabar, untuk pastikan anda kekal sebagai MP? Are you sure anda tidak akan dikorbankan untuk memastikan tidak ada cabaran di mahkamah, supaya tidak ada tafsiran yang dibuat berhubung dengan undang-undang anti lompat parti? Jangan buat kenyataan dulu. Tunggu pemimpin PH barisan yang buat kenyataan. Tunggu Perdana Menteri buat kenyataan. Sebab apabila Bersatu minta anda kosongkan kerusi, semua tu akan ganggu gugat majoriti 2/3 ke majoriti luar biasa Perdana Menteri. Jadi sebelum anda buat kenyataan, tunggulah tengok Perdana Menteri nak pertahankan awak ke tidak. Itu nasihat saya kepada 6 MP itu. Okey, so saya berpendapat mungkin akan ada 6 pilihan raya kecil lah. Ini yang saya nampak lah. Okey, so sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.